Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Hari ini saya ingin membahaskan tentang kegagalan sistem demokrasi di negara Malaysia dan negara Amerika Syarikat. Lebih kurang 2 hari yang lalu sudah tamat pilihan raya Presiden Amerika Syarikat tahun 2020 dan menyaksikan Donald Trump kalah secara mengejut bersama Parti Republikan. Tetapi sistem demokrasi di negara Amerika Syarikat, kuasa besar ranking nombor 1 di dunia itu, telah menunjukkan bahawa sistem politik demokrasi adalah sistem politik yang paling buruk dalam sejarah ketamadunan manusia. Kenapa Pak Cik Makcik? Amerika Syarikat seringkali menunjukkan kepada dunia bahawa sistem demokrasi liberal negara mereka adalah model yang terbaik jika dibandingkan dengan sistem-sistem politik yang lain seperti sistem monarki, sistem diktator, sistem komunis, sistem khalifah Islam dan sistem-sistem politik yang lain yang bersifat campuran. Maka malang dan amat malang Pak Cik Makcik apabila perkara ini perlu menjadi pengajaran kepada generasi baru di negara Malaysia maupun di seluruh dunia. Kenapa saya katakan demokrasi di Amerika Syarikat sudah gagal dan ia menjadi bukti terbesar kepada generasi baru seperti kami? Demokrasi di Amerika Syarikat adalah model demokrasi liberal yang sangat-sangat teruk dan sangat-sangat buruk jika dibandingkan dengan sistem-sistem politik lain. Donald Trump, dia sudah diisytiharkan kalah oleh media-media liberal demokrasi di seluruh dunia apabila Joe Biden, Kamala Harris dan Parti Demokrat menang besar dengan electoral vote. Lebih 290 electoral vote yang menjadi syarat utama. Joe Biden, Kamala Harris and Demokrat diisytiharkan sebagai pemenang dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Malang dan amat malang, buruk dan sangat buruknya sistem demokrasi liberal di Amerika Syarikat ialah walaupun Donald Trump tahu dia sudah kalah bersama Parti Republikan dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump dan parti politik Republikan tidak mahu melakukan transisi peralihan kuasa secara aman seperti apa yang dijanjikan dalam model sistem demokrasi di seluruh dunia. Saya kira ini adalah satu perkara yang very funny tentang Amerika Syarikat, tentang sistem demokrasi liberal yang mana digunakan oleh Donald Trump dan parti Republikan untuk membunuh kerangka demokrasi di Amerika Syarikat, untuk membunuh rakyat Amerika Syarikat, untuk mengkucar-kacirkan sistem politik negara mereka. Dan rakyat Amerika Syarikat still sit down and make nothing. Sedangkan peralihan kuasa dalam sistem demokrasi sudah dijanjikan. Peralihan kuasa antara mana-mana parti politik ataupun mana-mana pemimpin perlu dilakukan setelah tamatnya setiap siri pilihan raya di Amerika Syarikat. Ini adalah pengajaran kepada generasi baru Pak Cik Makcik. You agree or not, you like it or not, you angry or not to me, it is a fact, it is evidence. Sistem demokrasi sudah gagal, malah sistem demokrasi lah yang menghancurkan sistem pentadbiran kerajaan Amerika Syarikat. They are stuck. Ya, kerajaan mereka lumpuh. It is useless to make election to prove to the world demokrasi Amerika Syarikat is the best one in the world. And it is a laughing stock for whole countries, for whole people, for more than 7 billion people. Please take note, Amerika Syarikat. You are laughing stock for my generation. How can be? You push other country to apply the democracy, but you fail to apply your own democracy in your country.
Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama, Hillary Clinton, and the government of United States of America. This is a funny things. You teach my generation democracy is the perfect system. Democracy is the best system. What is the best, huh? Donald Trump didn't want to give a transition of power to Joe Biden until today. And me laughing to your country. You claim your country is developed nation, is a progress nation, is fight for human rights, is give a freedom speech. What is this? This is a stupid system. This is the worst system. I know all the observers around the world watching my video. I know all the great powers at international level watching my video. I know. But this is the reality check. This is the fact check for the American people. Democracy is failed in USA. Your election system is failed in USA. Berpuluh-puluh juta orang, pakcik makcik Oto Arong, rakyat Malaysia sekalian, wahai rakyat di rantau Asia, wahai rakyat di seluruh dunia, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta orang mengundi secara pos, mengundi bodoh-bodoh berbaris rakyat Amerika Syarikat. Lepas tu keputusan dah keluar. Sampai sekarang Joe Biden tidak angkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat yang baru. Kamala Harris tidak angkat sumpah sebagai naib Presiden Amerika Syarikat. Dan sampai sekarang Kongres, White House, Senat di Amerika Syarikat, no progress. And hari ini Amerika Syarikat mahu mengajar Malaysia, mahu mengajar negara-negara lain untuk mengamalkan demokrasi. Come on, Amerika Syarikat, jangan mengajar negara kami dan generasi kami bahawa kami wajib mengamalkan demokrasi, sedangkan negara kau pun gagal mengamalkan demokrasi sehingga peralihan kuasa antara Donald Trump dan Joe Biden gagal dilaksanakan di White House. What are you talking about? This is the worst political system. Ini politik sistem yang paling buruk dan paling teruk yang disaksikan oleh generasi kami. And I'm shocked. Saya sangat terkejut. And this is the proof to my generation. Democracy also is fail in Malaysia. Cuba anda lihat di Malaysia. Demokrasi gagal memajukan negara Malaysia for more than 60 years, pakcik makcik, lebih 60 tahun. Setiap 5 tahun, mak bapak datuk moyang kami turun mengundi macam orang bodoh, macam anjing, macam babi, macam orang gila, mengundi, bagi undi dalam peti undi. Lepas tu yang jadi Perdana Menteri adalah penyamun, penyangak, penipu, tabur manifesto tipu-tipu, dan tidak ada progres, tidak ada pembangunan, tidak ada keadilan, tidak ada kebebasan bersuara. There is nothing rule of law. Rakyat yang tidak ada jenayah, rakyat yang tidak ada salah. Sistem demokrasi Malaysia menangkap rakyat Malaysia. Rakyat miskin di musim coronavirus. Demokrasi gagal to serve the people. Demokrasi sering melaung-laungkan. Ia adalah satu sistem politik daripada rakyat untuk rakyat. What rakyat to rakyat? Answer me, Amerika Syarikat. Demokrasi dalam Malaysia ini daripada penyamun untuk penyamun, daripada penyangak untuk penyangak. For the example, Najib Razak. Cuba bayangkan, Najib Razak, pembunuh bersiri. Ada skandal membunuh Altan Tuya Syaribu, ada skandal membunuh Kevin Morais, ada skandal membunuh macam-macam orang.
boleh jadi Perdana Menteri dari tahun 2009 sehingga tahun 2018. Can you imagine penyamun duit 1MDB yang masih tidak bayar duit rakyat sehingga hari ini? Rakyat yang dirompak, rakyat yang bayar hutang 1MDB di musim coronavirus. Najib Razak merompak duit 1MDB lebih 50 bilion ringgit sampai 1MDB dan negara Malaysia, rakyat Malaysia menanggung hutang 1MDB lebih 50 bilion ringgit Malaysia, Pak Cik Makcik. What is demokrasi? Demokrasi adalah sistem penyamun, sistem perompak, sistem yang tidak adil, sistem yang paling buruk jika dibandingkan dengan sistem yang lain. Yes, I'm angry. It's a new generation. Demokrasi menjanjikan kesempurnaan. Demokrasi menjanjikan 1001 janji tentang keadilan, tentang pembangunan, tentang kemajuan, tentang modernization. But it's nothing happened to Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad for 22 years. He becoming a prime minister in history of democracy in Malaysia. He is a big favor of United States of America. But he failed to develop Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Negeri-negeri yang paling banyak sumber kekayaan ekonomi dalam negara Malaysia. Negara Malaysia tidak menjadi negara maju sehingga sekarang for more than 60 years. Amerika Syarikat dan demokrasi menjanjikan bahawa jika Malaysia mengamalkan sistem demokrasi, jika Malaysia melalui setiap fasa pendemokrasian, demokrasi Amerika Syarikat menjanjikan bahawa negara Malaysia akan maju, Sabah, Sarawak dan Malaya akan maju, rakyat tidak akan miskin, rakyat akan dapat peluang pekerjaan, rakyat akan dapat kebebasan, rakyat boleh menuntut keadilan dalam institusi kehakiman Malaysia. But at the end, penyamun, penyangak seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Najib Tun Razak sangat kebal dalam sistem demokrasi, sangat kebal dalam institusi kehakiman Malaysia sehingga tidak ditangkap, tidak dipenjarakan sehingga sekarang. And this is the failure of democracy system in Malaysia, same like United States of America. Donald Trump yang bodoh, yang tidak bayar cukai di negaranya sendiri, penyamun bersama keluarganya, merompak sumber ekonomi negara Amerika Syarikat, merompak duit cukai rakyat Amerika Syarikat, boleh jadi presiden dari Amerika Syarikat tahun 2016 hingga tahun 2020. And this is democracy. Hasil demokrasi. Orang bodoh, orang yang tolol, orang yang nyanyuk, pembunuh, penjenayah, perompak yang memiskinkan rakyat dalam sesebuah negara. Demokrasi memilih orang-orang ini sebagai presiden, sebagai Perdana Menteri. And this is the proof. The worst political system is democracy. Elite politik, tangan-tangan kayak politik dalam sistem demokrasi is the worst player in this power game. Depan mata saya. Kalau kau bukan penyamun, kalau kau bukan pembunuh, kalau kau bukan penipu, kau tidak layak jadi Perdana Menteri, kau tidak layak jadi Presiden Amerika Syarikat. Ini yang berlaku dengan negara Malaysia dengan negara Amerika Syarikat. Bendera pun lebih kurang sama. Sistem pun lebih kurang sama. So, as a lesson for my generation, we need a new political system. Amerika Syarikat, Malaysia, semua negara. Negara Brunei Darussalam, aman, damai, stabil politik dan pentadbirannya, walaupun mengamalkan sistem monarki mutlak, sistem raja yang absolute power. Arab Saudi tidak ada huru-hara politik. China tidak ada huru-hara politik. Tetapi Malaysia dan Amerika Syarikat, huru-hara politik dia hari-hari. Ini demokrasi punya hasil. Rakyat berpecah belah. Pemimpin buat wayang bergaduh-bergaduh untuk memecah belahkan masyarakat. Dan ini adalah kegagalan demokrasi.
Demokrasi adalah sistem politik yang paling resis di dunia. Yes. Rakyat dipecah belahkan berdasarkan ras, bangsa, agama, warna kulit dan tempat. Ini adalah progres paling buruk dalam sistem demokrasi. Amerika Syarikat bercakap tentang anti-Islam, bercakap tentang anti kulit hitam, bercakap tentang anti-Latino, bercakap tentang white supremacy, bercakap tentang hanya agama Yahudi dan Kristian yang boleh dihormati di Amerika Syarikat. Islam tidak boleh dihormati. Negara Malaysia lebih kurang sama. Agama itu kritik agama itu, bangsa itu kritik bangsa itu, negeri itu kritik negeri itu. Dan ahli-ahli politik memainkan politik perkauman dan politik agama sempit. Dan ini adalah apa yang diajar oleh sistem demokrasi sebagai sistem politik yang paling buruk dan teruk di Malaysia dan Amerika Syarikat. Is this what democracy want? The ideal of democracy, the model of democracy. Memecah belahkan masyarakat, menghancurkan masyarakat dalam sesebuah negara, menghancurkan negara itu. Donald Trump sedang membunuh Amerika Syarikat menggunakan sistem demokrasi. Dia menolak keputusan mutlak kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris. Dan dia tidak mahu melakukan peralihan kuasa secara aman. Inikah kualiti demokrasi di Amerika Syarikat? Membenarkan Donald Trump dan Parti Republikan untuk membunuh dan menghancurkan masyarakat Amerika Syarikat. Walaupun saya bukan rakyat Amerika Syarikat, but this is we talking about humanity. We talking about justice. You want to talking about the principle of democracy. But United States of America failed to apply, to implement, to practice what is the real democracy, is it? Lepas tu, Amerika Syarikat, ejen-ejen politik Amerika Syarikat sibuk dengan hal-hal negara orang lain. Dia sibuk nak bayar ahli-ahli politik tu untuk mengamalkan demokrasi. Negara kau pun kau tak boleh urus lah Amerika Syarikat. Kau busy body dengan negara orang lain. Yes, memang image negara Amerika Syarikat selepas pilihan raya presiden tahun 2020 ditertawakan oleh masyarakat dunia. I should be honest, I should be transparent because this is the freedom speech in our democracy system in the world. Don't say I cannot speak out. Donald Trump diketawakan, Parti Republikan diketawakan, sistem demokrasi di Amerika Syarikat ditertawakan oleh sistem-sistem pentadbiran politik yang lain. Come on. So we need a new political system. Amerika Syarikat bukan demokrasi yang berjaya. It is anarchy system. Because there is no can control the power to govern the country after the post-presidential election 2020. And this is a fact. Nasib baiklah Malaysia ni ada sistem raja berperlembagaan. Kalau tak, memang Malaysia akan hangkang macam Amerika Syarikat. Tengok Belanjawan 2021, undang-undang dalam parlimen, pelaksanaan rule of law, pengimplementasian undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang fail dalam Malaysia. Kalau yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak menjadi penyemak dan pengimbang dalam sistem demokrasi yang bodoh dan tolol di negara Malaysia ini, yang sama macam Amerika Syarikat, sudah tentu negara Malaysia akan collapse macam Amerika Syarikat. And you should improve. Wahai Amerika Syarikat, bukan Malaysia yang perlu improve. You jangan nak ubah-ubah sistem kerajaan negara orang lain. Sistem kerajaan negara kau pun kau tak boleh urus. Rakyat negara kau pun kau tak boleh urus. Kau nak urus ahli-ahli politik di negara Malaysia, di negara lain. Tetapi ahli-ahli politik kau di negara Amerika Syarikat kau tak boleh urus. How can be? Aku tak marah. Sebagai penganalisis politik bebas, sebagai political scientist yang berurusan dengan kuasa-kuasa besar dalam negara dan luar negara. How can be? Do you think my generation is stupid? Do you think kami ni lembu?
Amerika Syarikat lembu demokrasi? What democracy you talking about? Amerika Syarikat, duta demokrasi liberal di dunia, yang kononnya hebat. Apa yang hebat? Kalau Donald Trump tidak boleh membuat peralihan kuasa secara aman kepada Joe Biden. What is this? Demokrasi is fail. In USA, Belanjawan 2021, inilah demokrasi ni, lembab lambat. Hari-hari wayang politik, hari-hari berpolitik, sampai rakyat tidak boleh ditolong. Kau tengok alih-alih politik kerajaan, alih-alih politik pembangkang, alih-alih politik parti bebas. Tidak bercakap tentang kebajikan rakyat, ekonomi rakyat. Tidak bercakap tentang pelaksanaan bantuan kepada rakyat di musim coronavirus. Tidak bercakap tentang menyelamatkan nyawa rakyat. Tetapi mereka berebutkan kuasa jawatan Perdana Menteri, berebutkan mahu menjadi kerajaan di Putrajaya. Kalau tadi tak ada yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, habis rakyat Malaysia ni mati kebulur dan mati dibunuh menggunakan coronavirus. Donald Trump tidak kisah pasal coronavirus di Amerika Syarikat. Inikah demokrasi Amerika Syarikat? Tun Dr. Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, Najib Razak, Lim Kit Siang, parti-parti politik ejen Amerika Syarikat dalam Malaysia. They don't care about coronavirus in Malaysia. They don't care about our life. They don't care about our economic problem. Dorang tak kisah pasal rakyat kebulur. And this is the bad things, the failure of democracy and the politician in our system. And it is a fact. As a conclusion, we need a new political system. I don't care. You agree or disagree? You angry or not? You want to kill me or not? I don't care. As a new generation, the people is first. Regardless of any race, any religion, we need to talking about a new political system for new 2021. We are tired. Enough is enough democracy. You are failed. The ideal of democracy is failed. There is no progress. Hari-hari berpolitik, hari-hari berpolitik, hari-hari rebut kuasa jawatan Perdana Menteri, hari-hari rebut jawatan Presiden Amerika Syarikat, hari-hari bergaduh, hari-hari berperang, hari-hari bunuh-membunuh antara satu sama lain. And this is what we call as democracy. Penjenayah-penjenayah, ahli politik penyamun-penyangak, bebas memperbodohkan rakyat, bebas menipu rakyat, menggunakan manifesto-manifesto pilihan raya. And this is the output of democracy, the worst political system. So wake up a new generation. Wake up old generation. Kita perlukan sistem politik baru. Kita tidak perlukan sistem demokrasi ini. Jika Amerika Syarikat gagal untuk mengamalkan demokrasi itu sendiri, kita tidak perlukan demokrasi di negara Malaysia ini. Jika Belanjawan 2021 pun lambat diluluskan di Dewan Rakyat, jika penyamun-penyangak macam Najib Razak dan Tun Dr. Mahathir lambat ditangkap dan lambat dipenjarakan, jika at the end rakyat menjadi mangsa dirompak oleh ahli-ahli politik demokrasi yang berlaku, yang bermain wayang politik, kononnya mahu tolong rakyat, mau tolong rakyat, nasiblah ada yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di negara ini yang tolong rakyat di musim coronavirus. Checkmate and game over. All politicians in democracy system that fell around the world to save the people in this planet. It is enough, is enough. No respect for democracy. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.